Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Hafiz Ainuddin. Percintaan. Kebanyakannya dalam kehidupan kita ni, perlu sangat-sangat kita kepada percintaan. Semua orang perlukan percintaan. Kalau dalam kehidupan kita ni, kalau tak ada percintaan, seumpama macam satu makanan yang tak ada gula garam, yang tak cukup rasanya. Bila kita makan, boleh je makan, tak masalah. Tapi kita kurang rasa pada makanan tersebut. Dalam kehidupan kita ni, kita akan rasa kurang bila tak ada percintaan. So, penting sangat percintaan untuk menambahkan emosi kita, menambahkan psikologi diri kita, menambahkan stamina diri kita dan semangat diri kita untuk kita terus maju dalam kehidupan kita. Dalam percintaan, kita terbahagi kepada dua percintaan. Percintaan yang pertama, percintaan yang mendekatkan kita kepada Allah, yang boleh mendapatkan banyak pahala dalam percintaan tersebut. Yang kedua, yang boleh membawa kita ke kancah kemaksiatan dan kemungkaran. Kita ada pilihan untuk nak dapatkan percintaan yang macam mana? Nak yang dapat keredaan Allah ataupun mendapat kemungkaran Allah. Percintaan yang pertama adalah percintaan kita dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Percintaan ini adalah percintaan yang mana kita menjaga percintaan kita dengan Allah. Itu nombor satu sekali. Kita jaga percintaan, cinta kita dan kasih sayang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita lakukan semua perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, percintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah-sunnah amalan-amalan Nabi Muhammad yang kita perlu ikut, anjuran Nabi Muhammad kita perlu ikut dan wajib ikut. Dan ada beberapa sunnah yang kita boleh ikut atau kita boleh pilih untuk ikut ataupun tidak. Yang ketiga, percintaan kita dengan ibu ayah kita, yang mana ibu ayah kita ni lah yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Kita dibentuk dengan keluarga kita, dibentuk oleh ibu ayah kita. Yang keempat dan yang seterusnya adalah percintaan kita dengan keluarga kita, percintaan kita dengan isteri kita, suami kita, percintaan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, orang sekeliling, sahabat-sahabat dan seterusnya. Percintaan yang pertama ni, percaya tak? Sebenarnya bila kita jaga percintaan kita yang pertama ni, kita akan dapat keredaan daripada Allah kalau kita betul-betul jaga semua percintaan yang pertama. Percintaan yang kedua adalah percintaan yang mana yang mengajak kita, menarik kita ke kancah kemaksiatan. So, cinta yang macam mana yang mengajak kita ke kancah kemaksiatan? Yang pertama, cinta pada harta kita. Bila kita cinta dengan harta kita, kita akan lupa tentang akhirat. Sampai kita lupa tentang solat. Kita tinggalkan solat kita dan kita menjadi hamba kepada harta, hamba kepada duit. Ramai orang bekerja-kerja nak jadi kaya. Ramai orang bekerja-kerja nak dapatkan duit. Tapi dalam masa sama, dia tinggalkan solat, dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan tanggungjawab dia dengan anak-anak, tinggalkan tanggungjawab dengan isteri, dengan mak ayah dia. Yang kedua, percintaan dengan lelaki dan perempuan, yang mana orang panggil girlfriend, boyfriend ataupun couple. Dan percintaan yang kedua ni sebenarnya ada pandangan yang mengatakan couple ni haram sebab dia mendekatkan kita dengan penzinaan. Wala takrabuz zina. Allah dah kata dalam Al-Quran, jangan kita melakukan sesuatu yang mendekatkan zina. Zina tu dah tentu dah haram. Tapi kita melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita dengan penzinaan tu juga haram juga. Okay? Contohnya kita berpegang-pegang tangan, kita berlembut-lembut suara, yang perempuan melembutkan suara, ajak keluar pergi dating dan sebagainya. Dan benda ni boleh mendekatkan diri kita dengan kemaksiatan sebenarnya. Ramai orang yang meletakkan harapan yang sangat tinggi bila dia bercinta. Bercinta dengan couple, bila dia ada pakwa, ada makwa, ada boyfriend, ada girlfriend. So, bila dia ada ni, dia meletakkan harapan pada ni. Ramai orang yang mengadu ada masalah dengan boyfriend dia, ada masalah dengan girlfriend dia. Mula-mula percintaan tu manis je. Dalam mula-mula percintaan tu sangat manis, seronok, enjoy. Bila kita mengajuk, ada yang pujuk. Bila kita mengadu something, ada orang dengar. Tapi lama kelamaan, dia akan jadi tawar. Bila mana kalau pasangan dia yang dah tak jadi macam mula-mula awal perkenalan, kan? Awal-awal perkenalan dah tak sama. Kadang-kadang ada juga yang jenis lari daripada masalah. Ada juga yang jenis yang bagi alasan sibuk dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang bila tak dapat perhatian, dah start mula tak dapat perhatian,
Orang ini akan rasa diri dia kena buang, sedih, termenung, depression. Sebenarnya benda tu tak ada harapan pun, tak ada menjamin apa-apa pun. Percintaan kita di dalam perhubungan yang belum kahwin, tak ada jamin apa-apa pun, tak ada jaminan. Bila kita dah kahwin, ada jaminan sikit, itu pun tak penuh. Kita bila dah kahwin, orang yang dah kahwin ni pun tak boleh meletakkan harapan yang tinggi pada pasangan. Suami tak boleh letak harapan tinggi pada isteri. Isteri pun tak boleh meletakkan harapan yang tinggi pada suami. Dalam perhubungan perkahwinan pun tak boleh meletakkan harapan yang tinggi. Takut-takut kecewa bila tak dapat. Kalau perhubungan perkahwinan pun kita tak boleh meletakkan harapan yang sangat tinggi, macam mana pula dengan orang yang tak kahwin lagi? Jangan letakkan harapan dan jangan bagi harapan. Itu sebab ramai orang depression, marah, dia hilang keyakinan diri. Ada yang sampai, minta maaf lah saya cakap, sampai ada orang bunuh diri. Di Malaysia, ramai orang bunuh diri sebab percintaan. So, bila kita meletakkan harapan kita terlalu tinggi dalam percintaan yang tak ada jaminan apa-apa, so kita akan depres. Apa yang kita nak kena buat adalah perhubungan kekasih tu jangan letakkan harapan yang tinggi sebab tak ada jaminan apa-apa. Bila tak ada ikatan, maka dia bebas nak buat apa saja. Kalau lelaki kalau dia dapat seorang makwa, mula dia jaga, tapi lama-lama dia akan tinggalkan. Bila dia tinggalkan, sebab apa dia tinggalkan? Saya tak kata semua, kebanyakannya dia tinggalkan perempuan ni sebab apa? Sebab dia rasa bebas. Aku bukan ada ikatan apa-apa, tak ada tanggungjawab, tak ada amanah. Buat apa aku nak stay dengan dia? Sama juga dengan perempuan. Perempuan pun ramai juga yang tak setia. Bila dengan seorang lelaki, dia dah jadi makwa kepada seorang tu, dia still lagi bila tak ada ikatan, dia akan kata aku bebas nak buat apa saja. Aku bebas nak kawan dengan siapa-siapa. Aku tak suka kena kongkong. Tapi bila dia dah berkahwin, tak ada istilah kongkong-mengongkong. Itu adalah lebih kepada amanah dan tanggungjawab. Amanah dia sebagai seorang isteri, amanah dia sebagai seorang suami. Bagaimana dia mengendalikan rumah tangga untuk menjadi sebuah rumah tangga yang best, yang seronok, yang sejati, yang diredai Allah. Ya? Dan siapa yang dah kahwin ni pula kena jaga pula perkahwinan dengan baik. Percintaan kita dalam perhubungan kita dengan jaga sehabis baik. Kita jangan pandang pada kekurangan. Kalau cari kekurangan, confirm kita boleh jumpa kekurangan tu. Tapi bila kita nampak titik persamaan dan juga kelebihan pada pasangan kita, insya-Allah kita akan sentiasa menerima, give and take. Kita boleh menerima dan kita boleh bagi. Kita boleh mengisi kekosongan, kita boleh mengisi kekurangan yang ada pada pasangan. Jangan kita meletakkan kita punya pasangan kita, suami kita, isteri kita sebagai sesuatu yang melemahkan. Kalau kita mencari kekurangan, memang satu perhubungan takkan lama. Satu perkahwinan takkan lama. Itu sebab ramai orang bercerai. Kadang-kadang disebabkan hal yang kecil, hal yang remeh-remeh ni pun boleh bercerai. Jadi kita sentiasa letak harapan kita yang tertinggi sekali. Harapan kita paling tinggi yang kita kena letak adalah dengan Allah. Harapan kita letak pada Allah. Sebab bila kita letakkan harapan kita pada Allah, kita pergantungan kita sepenuhnya pada Allah, insya-Allah kita tak akan kecewa. Sebab Allah sentiasa jaga kita dan Allah sentiasa berada dengan kita. Kita banyakkan berdoa. Kalau kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita minta pada Allah, doa pada Allah. Kadang-kadang ujian dalam rumah tangga, ujian dalam perhubungan, sebab Allah nak kita sujud pada dia. Allah nak kita doa pada dia. Allah nak kita bagi perhatian kita pada Allah. Itu yang sebenarnya. Jadi, yang masih lagi bercinta, jangan putuskan perhubungan, tapi tolong jaga perhubungan kita. Jangan sampai kita ke kancah kemaksiatan. Kepada suami isteri, jaga pasangan masing-masing. Jangan melihat pada kekurangan. Terima seadanya, terima kekurangan dan terima kelebihan pasangan kita. Dan kita doakan pasangan kita, doakan perhubungan kita, doakan keluarga kita supaya menjadi keluarga yang hingga ke jannah. Kita nak masuk syurga dengan pasangan kita dalam keadaan kita berpegangan tangan, berpimpin tangan, masuk syurga sama-sama di dalam syurga. Jadikan dia sebagai impian dan cita-cita. So, jom bangkit. Do something.